City turun menentang JDT dengan hasrat untuk menebus kekecewaan tewas 0-3 dalam aksi Piala Subangsih awal tahun ini. Selain itu, mereka juga mahu mengekalkan rekod tanpa kalah selepas berjaya mengekalkannya dalam 19 perlawanan sebelum ini. Namun, mereka turun tanpa beberapa tonggak utama, antaranya Zafri Yahya dan juga Kevin Kobemba yang mengalami kecederaan, selain Romel Morales yang sekadar tidak diletakkan dalam kesebelasan utama. Dan akhirnya mereka terpaksa akur apabila tewas 0-3 kepada JDT. Tetapi apa yang mencuri perhatian apabila reaksi daripada Hodak seperti tidak berpuas hati dengan beberapa keputusan daripada pengadil perlawanan pada malam ini. I cannot share comment because I need to talk about ref. If I don't talk about ref, then there's nothing to talk. And I cannot talk about ref because I'll be fined. Okay, can I ask you, today in the game, what was the crucial moment of the game? Red card. Okay. You said everything. So I have nothing else to say. But there was some 7-8 yellow, so clips and send to FAM and tell them we are not happy with the referee, and then we will see what they will do. Kemenangan JDT sememangnya sudah dijangka walaupun mereka turun tanpa pemain yang membarisi skuad kebangsaan seperti Corbin Ong, Akia Rashid dan Syarul Saad. Pemain sedia ada telah mempamer aksi terbaik masing-masing dan akhirnya pasukan juara Liga Super atau juara bertahan Liga Super ini berjaya mengekalkan rentak kemenangan sekaligus kekal menerajui puncak Liga ketika ini. No, I don't have any comment on the opponent. We know who they are. We know how they play us. We know how they try to contain. But that is their game and their style. And we have our game and our style. And tonight, our style and our game was better. Baiklah, kita terus saja bersama dengan wartawan Zulhelmi Zainal Azam untuk kupaskan drama yang berlaku di antara KLCT dan juga JDT. Hai Zul, okey ke tu? Hai Dayang, selamat buka. Okey. Selamat berbuka. Nampak Zul tadi macam agak terkedu sedikitlah bila Boy Hodak tanya soalan dengan Zul, macam selalunya Zul tanya dengan orang kan? Betul. Memang agak saya terkejut sebab sebenarnya saya ada 2 orang je dengan kawan saya, reporter masa yang sidang media tu. Jadi kami betul-betul nak tanya tentang apa yang berlaku, tapi apabila dia masuk ke dalam bilik sidang media terus kepada soalan, dan apabila saya tanyakan soalan, macam mana dia punya pandangan, saya tak ada pandangan. Pandangan saya, kalau saya cakap pasal pengadil, akan dikenakan denda. Jadi betul-betul orang kata bagi checkmate lah kepada pemberita yang ada kat sana. Tapi kita ada juga tetap tanyakan soalan demi soalan kepada Boyan Hodak. Baik, Zul, memang kita dah jangkalah dekat social media akan ramai yang berkatakan isu kontroversi ini, tetapi apa yang kita agak terkejut apabila kita melihat adanya kenyataan yang dikongsikan oleh Kenny Palraj di social media peribadinya. Mungkin Zul boleh kupas lebih lanjut sedikit? Ya, memang tengah kecoh sekarang ni. Mana-mana portal pun sudah orang kata ambil menggunakan kod dan juga tweet yang dilakukan oleh Kenny Palraj di laman sosial milik beliau sendiri pada hari ini, menerusi satu caption yang mungkin saya tidak boleh dedahkan di sini, yang mana tweet itu bersertakan simbol duit. Jadi menunjukkan sememangnya rasa tidak puas hati pemain terbabit kepada apa yang berlaku semalam. Kita tidak pasti adakah ia merujuk kepada mutu pengadilan ataupun merujuk kepada pihak lawan, tetapi kita dapat lihat secara jelas bahawa Kenny masih belum dapat reda daripada kemarahan sejurus daripada aksi semalam, di mana saya difahamkan tweet itu dilakukan beberapa jam selepas perlawanan berkenaan. Dan melihat kepada situasi berkenaan, saya sebagai pengamal media mungkin berasa pemain ini akan berdepan dengan tindakan ataupun hukuman daripada
MFL maupun AFM kerana mungkin sesuatu yang tidak baik atau tidak sihat kepada bola sepak. Beliau sebagai pemain profesional memang mempunyai hak untuk meluahkan perasaan, tetapi mungkin perlu berfikir apakah kesan yang akan diterima dengan kenyataan-kenyataan sebegini. Orang kata terlajak perahu boleh undur, tapi kalau terlajak kata buruk padahnya. Jadi mungkin pengajaran dan pelajaran akan dapat kepada Kenny berhubung perkara ini. Okey, sedikitlah sebelum mungkin lepas ni saya pas kepada Dayang. Sedikit Zul, kalau Kenny tidak menyebut nama mana-mana pasukan, tidak menyebut mana-mana game, tidak menyebut individu tertentu, tindakan tetap akan diberikan atau macam mana Zul? Ya, kalau ia tidak merujuk kepada pengadil ataupun FVM misalnya MFL, mungkin beliau bebas daripada hukuman, tetapi orang kata dia sedikit sebanyak dia merujuk kepada institusi itu. Itu akan mungkin pihak MFL sendiri, lembaga pengarah maupun jawatan kuasa tata tertib FM akan melihat memperhalusi dengan lebih terperinci berkenaan dengan apa yang dilakukan. Tapi daripada pemerhatian saya dari segi apa yang pernah berlaku sebelum ini, ada pemain yang berdepan dengan hukuman, Su. Okey, itu terserah kepada pihak berkuasa lah sama ada FAM ataupun MFL hendak mengenakan tindakan ataupun beri warning saja kepada Kenny. Okey, Zul, kita berbalik semula kepada perlawanan semalam lah, okey? Apa yang menyebabkan KL City ni terus bad luck, Zul? Kenapa sampai jadi macam ni, Zul? Ya, kita lihat dia pasukan KL City ni macam Leicester City lah dalam EPL kan, menjulang ataupun diangkat dengan gelaran sesuatu kejuaraan itu, tetapi pada akhirnya ketika ini berdepan sesuatu yang keadaan sukar. Boyan pernah katakan pada saya sebelum sepak mula Liga Malaysia di mana KL berdepan situasi yang berlainan pada musim ini. Pada tahun lepas mereka datang dengan orang kata underdog, tetapi pada kali ini setiap opponent, setiap lawan mereka akan beri yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Jadi setiap perlawanan bagi KL City ini ibarat final, ibarat mereka berdepan dengan satu tugasan yang mencabar, dan daripada 3 perlawanan, 1 keputusan seri dan 2 kekalahan Kedah dan juga JDT. Beberapa faktor yang mendorong kepada situasi ini selain daripada reputasi yang berlainan pasukan KL City itu adalah faktor kecederaan pemain utama. Dalam perlawanan semalam, KL City beraksi tanpa Zafri Yahya dan juga Kevin Kobemba, dan juga Romel Morales juga tidak beraksi sejak perlawanan pertama. Tatkala Giancarlo Gallifuoco pertahanan kental terlepas perlawanan kedua akibat kad merah. Jadi pasukan KL tidak mempunyai squad depth yang besar. Jadi ketiadaan beberapa pemain utama ini sememangnya menjejaskan, dan juga perkara kedua yang saya melihat menyumbang kepada prestasi merosot KL City adalah kemelut dalaman yang berlaku. Kalau kita tahu perebutan kuasa antara pihak Stanley Burnett dan juga mungkin saya boleh katakan pihak KLFA ketika ini mengundang kepada masalah ini hingga tunggakan gaji berlaku. Saya kira sebulan ataupun 2 ataupun 3 bulan, dan tetapi saya difahamkan tunggakan gaji itu sudah diselesaikan sedikit demi sedikit. Antaranya saya difahamkan Januari dan juga Februari. Petanda baik ataupun perkembangan positif setakat ini. Untuk JDT pula, diorang seperti macam ada banyak good news lah untuk kempen mereka kali ini. 3 perlawanan tanpa kalah, tak ada bolos. Adakah ini petanda kejuaraan milik JDT ataupun awal lagi kita nak cakap macam tu, Zul? Saya pernah katakan sebelum ini, lagi 10 tahun JDT akan menjadi juara. Selagi Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan ada di situ. Bukan nak kata apa, tapi itulah memang orang kata passion dan juga kemahuan yang dilakukan oleh pasukan atau kelab ini. Dan melihat kepada situasi sekarang, prestasi sekarang, memang kita boleh katakan JDT calon pilihan awal untuk dinobat juara. Dengan kalau kita tahu rekod tanpa bolos 3 perlawanan pertama ini, saya difahamkan antara yang terbaik untuk permulaan musim JDT sejak ditubuhkan pada 2013. Jadi mungkin terlalu awal, tapi saya boleh katakan JDT akan menjadi juara sekali lagi untuk 2022. Walaupun mereka berdepan dengan orang kata apa, banyak saiman lah seperti Liga Juara-Juara Asia, ACL, tahun ini ada Piala FA dan termasuk Piala Malaysia, dan mungkin ada kejohanan yang mereka akan lupakan. Tetapi Liga Super tetap menjadi keutamaan pasukan ini.
Betul, kalau kita lihat JDT ni kalau dia macam mana sibuk pun mereka ada ramai pemain yang boleh dibahagi-bahagikan untuk Betul Su, setiap skuad depth kejohanan. besar. Okey, terima kasih Azim Azan Azam. Panjang lebar dia explain tentang daripada kontroversi sehinggalah Sama-sama. pada game yang berlangsung. Baik, terima kasih Zul. Alright.